Okey, Taufik nanti ingatkan tau. Kang takut terhayal pula. Ingatkan balik soalan tu. Okey, soalan pertama daripada Muhaizam. Assalam tuan, mengapa selalu harga di chart MT4 perlahan? Ada kala start tak lancar. Kadang-kadang tak berlaku pergerakan harga setiap saat. Kadang-kadang lompat 3 ke 4 saat untuk harga baru satu-satu pair. Okey, ada time frame saat ke ni, Muhaizam? Sebab kalau kita lihat di chart, kalau di M1 lah, kalau kita lihat di M1 kadang-kadang ada berlaku slippage sedikit. Okey, itu biasa kebiasaan sebab bukannya setiap masa order tu betul-betul exact kat tempat yang ada. So kita lihat chart tu mungkin ada slippage sedikit. Okey. Dia tak betul-betul kalau contohnya close dekat price 100, uh, candle yang baru pun open dekat 100. Dia jaranglah dapat betul-betul exact tempat yang sama dia buka. Okey. Kadang-kadang dia akan ada terlebih sikit, terlebih ataupun terkurang. Okey. Itu yang kebiasaannya. Kalau 3-4 saat delay, tak tahulah macam mana tu. Okey, ada kan? Sebab kita nak lihat 3-4 saat tu jarang juga kita nak lihat. Saya pakai indikator candle time. Okey. Itu saya tak pasti macam mana nak detect per second pergerakan dia. Kalau slippage tu biasalah. Kalau betul-betul cantik itu ada sesuatu yang tak betul sikit dekat broker tu. Selalunya memang akan ada slippage sedikit. Okey, dekat chart untuk betul-betul dapat cantik setiap chart tu payah. Okey, jom kita lihat pada hari ini apa yang ada di pasaran. Sekejap Alright. Okey, hari ini kita dapat lihat kekuatan USD. USD merupakan currency yang paling kuat pada hari ini. Diikuti oleh Australia dan New Zealand. JPY agak lemah. Tetapi yang paling lemah adalah GBP dan CHF Swiss franc. Okey. Itu dia yang pada hari ini. USD disebabkan kita lihat hari Jumaat hari tu ada data employment yang agak improve, yang agak baik. So kita nampak kekuatan USD pada hari ini. Sebab Jumaat kenapa dah tak ada tu? Sebab Jumaat tu dah hari yang terakhir dalam minggu tu. So kemungkinan order tak banyak pada waktu tu dan pada hari Isnin kita meneruskan kekuatan bagi USD. Okay, Australia pun antara currency yang kukuh pada hari ini dan New Zealand. Okay, jom kita lihat kepada Forex Factory apa yang ada yang menarik pada minggu ni. Kalau tak silap, Kanada hari ini bercuti. Bank Kanada bercuti. Okey, dan pada hari ini tiada data yang high impact. Esok ke? Esok Australia punya RBA rate statement. Okey, ada news pada pukul 12.30 untuk RBA. Nak tekan buy ke sell? Tekan. Manalah tahu nak tekan apa ni. Okey, Australia tak tahu apa dia punya cerita. Kalau based on data, kita boleh lihat kalau kita follow webinar si Fuzuli, dia akan cerita tentang data apa keadaan ekonomi daripada Australia. So kita boleh relate kan apa yang kemungkinan yang berlaku. Pada pukul 9 ni, okey, sebelum terlupa. Si Fuzuli pukul 8 dia tak ada, dia bercuti sekejap pada pukul 8 malam dan dia akan start pada pukul 9 nanti. Rakan-rakan yang dalam ni, dah habis webinar ni, kita akan pergi ke webinar si Fuzuli. Okey. Kita masuk webinar dia, layan dia punya webinar pada pukul 9 nanti. So, jangan panggil Sifu. Oh, dia ada dalam ni, lupa. Okey, boleh masuk dekat webinar sebelah. Okey, webinar sebelah nanti pada pukul 9. Ada je yang tegur. Hi Terence. Terence,
trading okey apa yang si Fuzuli dah tekankan tu, sila fokus. Banyak tu nasihat dia bagi tu. Okey. Sila. Saiful Rizwan. Okey. Jom kita sambung balik yang ni. 12.5 AUD Hati-hati untuk siapa yang ada hold position untuk Ostro tu ya. Kita akan ada cash rate punya announcement pada hari esok pada pukul 12.30. Untuk kalau trade ke arah tu rasa tak adalah nak trade ke arah event ni. Kita pun dah tahu memang rate kekal 1.5 masih kekal dia punya interest rate dia. Okey, itu yang kita dapat lihatlah di economic calendar. Dan New Zealand pun ada juga kalau tak silap pada minggu ni dia punya uh, cash rate, interest rate punya announcement. Dijangka kekal juga untuk New Zealand. Dan di antara kedua ni, ini pandangan peribadi di antara kedua ni, saya lebih cenderung untuk tidak membeli New Zealand. Tidak membeli. Sebab ekonomi dia ataupun daripada business confidence untuk New Zealand tak berapa cantik. Okey, itu yang saya tak pegang New Zealand. Okey, lepas tu New Zealand pada hari Khamis pun ada dia punya press conference. Yang ini esoknya rasanya baru Australia. Betul. Hari Rabu. Dia punya announcement hari Selasa. News dia hari Selasa dan dia berucap hari Rabu. Okay, government dia. Low berucap. Okay, so minggu ni New Zealand tak okay ke? Tak, memang dah berminggu-minggu saya tak pegang New Zealand. Bukan pada minggu ni je. New Zealand memang tak menjadi pilihan. Tak menjadi pilihan nanti, okay? Kalau boleh, okay, untuk rakan-rakan, selalu kita dinasihatkan oleh si Fuzuli dan kebanyakan dalam webinar si Fuzuli, dia akan cakap try padankan antara currency yang kuat dan lemah. Dan saya pun nak menekankan yang sama. Jangan kita ada resist terhadap pair-pair yang lain. Maksudnya kita trade fokus kepada major pair saja. Tak ada. Dalam kita punya trading, try buat padankan yang lemah dan yang kuat. Okey Saiful? Itu lagi cantik. Try tengok yang mana yang kuat, yang mana yang lemah. Okey, website yang saya recommendkan untuk kita lihat ni dia Okey, saya copy kejap kat sini. Okey, itu adalah antara website yang saya lihat untuk strength, strength currency. Currency mana yang kuat, currency mana yang lemah. Contoh, pada hari ini kita nampak GBP adalah yang paling lemah dan USD adalah yang paling kuat. So, apa yang terbaik? Kita lihat teknikal kita padankan. Kena tak? Kalau kita nak sell GBP, kita nak buy USD. Okey? Try padankan. Menarik, serius. Okey? So, itu saja untuk sesi intro. Kita tak boleh intro lama-lama sebab waktu kita kalau sebelum ni kita boleh ada extra time. Yang hari ni kalau extra time mengamuk tu. Zuli mengamuk. Okey. Yang ni free, betul. Yang tu free je. Do not try filter kita lihat kepada yang kuat yang lemah. Itu memang cantik. Okey, jom kita masuk kepada slide kita. Okey, letak dalam kita punya tu proses sebelum enter apa kita nak buat. Okey, jom hari ini kita siri yang pertama. Tajuk yang pertama pengenalan kepada forex. Okey. Ini adalah siri yang pertama. Kita ada 20 siri. Si Fuzuli pun ada 20 siri. Tapi dia 2 kali sehari. So dia dalam 10 hari je dah habis dia punya sesi semua sekali. Dah pusing lagi sekali dia punya circle. Saya hampir sebulan lebih barulah habis untuk satu cycle. Okay, jom. Kita teruskan perjalanan. Okey, sebelum tu saya bacakan dahulu disclaimer. Risiko pelaburan dagangan mata wang secara margin mempunyai risiko tinggi. Tahap leverage tinggi boleh membantu atau menyebabkan kerugian. Sila pertimbangkan sama ada berdagang mata wang sesuai untuk anda dengan mengambil kira pengalaman, objektif pelaburan dan kemampuan kewangan.
Ada kemungkinan anda boleh hilang sebahagian atau keseluruhan pelaburan asal. Oleh itu, jangan gunakan modal daripada wang yang anda tidak sanggup rugi. Anda seharusnya mengetahui risiko berkaitan dagangan mata wang dan mendapatkan daripada penasihat kewangan bebas sekiranya anda mempunyai sebarang kemusykilan. Okey, jom kita masuk. Ini topik yang pertama, apa benda-benda asas yang kita perlu ada. Okey, sebelum kita mulakan, website-website yang saya recommend untuk rakan-rakan. Okey, pertama adalah, mana ni? Ni. Pertama adalah Forex Factory untuk kita lihat economic calendar. Okey, ni yang pertama, Forex Factory. Okey, saya bagi juga Forex Factory kat sini. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, ni yang saya guna yang tadi, Finviz tadi, untuk melihat strength meter. Okey, yang ketiga, market 24 hours clock. Ini untuk siapa-siapa yang baru ataupun yang dah lama. Kenapa kadang-kadang kita cakap, kita dah jumpa setup, kita enter, asal price tu macam tak nak dia jalan. Nak tak nak dia bergerak. Okey? Sebab timing kita salah. Ini untuk kita filter daripada segi timing. Ataupun sebagai info general, kita nak tahu apa market yang tengah open. Contoh waktu sekarang Waktu sekarang kita nampak London, Frankfurt. So apa? Dia memberi gambaran waktu ni London, okey, untuk GBP, Euro dan CHF pada waktu ni yang aktif. Okey. Itu dia. Market 24 hours clock. Boleh apa ni? Ambil ni. Dan baby pips antara yang paling penting. Semua sekali rasanya masih menggunakan yang ini. Okey. Okay, ini adalah tools-tools yang kita kena tahulah dalam sebelum kita mulakan kita punya trading ataupun proses trading kita, kita kena tahu apa website free yang ada yang boleh membantu kita punya trading proses. Okey, dan kalau kita nak lihat data lagi detail, kita boleh lihat di Trading Economic. Okey. Ini kalau kita nak lihat keseluruhan data, semua ada di sini. Pilih je nak negara apa, semua ada. Brazil ke, Wakanda, Wakanda tak ada. Okey. Itu kita lihat semua sekali data-data ada data-data penting yang penting untuk sesebuah negara, semua ada di sini, di laman web sini, Trading Economic. Okey, dan satu lagi, kita punya news feed. Kita punya feed apa yang terbaik untuk kita gunakan. Kalau selain kita lihat, kalau dekat Facebook ada feed dia. Ini untuk trading pun, untuk sebagai seorang trader pun ada dia punya feed. Okey, ini dia. Mana dia? Ni. Forex Live. Satu lagi. Okey, letakkan dalam kita punya bookmark ke. Letak di situ Okay, ini antara semua sekali benda-benda yang kita perlu tahu, benda-benda free yang ada di market yang kita perlu tahu. Okay, semua free. Nak berbayar, ikut tu. Sign up Reuters ke. Macam tu. Tak tahu berapa Zuli sign up. Sign 200 lebih, 200 $200 sebulan. Itu baru satu pip dia. Okay, jom teruskan. Ini kita punya modul hari ni. Kita punya topik-topik yang kita akan cover pada hari ini. Sejarah forex, struktur pasaran, jenis-jenis broker, pasangan mata wang, spread, apa itu lot, apa itu pip, nilai pip, pengiraan untung dan rugi, leverage dan margin. Okey. Ini adalah sejarah forex. Kita boleh baca sendirilah. Sebab nanti slide ni kita akan post di dalam grup. Siapa yang belum masuk grup CTFX Market Discussion? Siapa yang belum masuk, sila tulis saya belum ada lagi. Siapa yang belum masuk, saya akan bagi link. Okay? Dalam tu jangan takut, tak akan ada cerita-cerita teknik ke apa. Dia lebih kepada market discussion. Cerita pasal market. Saya belum masuk lagi. Okay, Wan, kejap Saya sebelum terlupa, saya ambil link dulu. Okay, siapa yang belum masuk lagi, saya bagi tulis Tulis saya belum masuk.
Okey. Tu link tu tekan, pastikan ada Telegram. Nasaruddin Jaafar, Wan Muhammad, boleh masuk. Tu link tu dah ada dekat ruangan question. Saya dah bagi link. Kalau tak boleh, kalau tak boleh bagi tahu. Sebab ada yang tak boleh masuk. Tak tahulah kalau kena block ke, tapi rasanya belum tak kena block. Okey, try masuk tu, copy link tu, masukkan dekat browser ataupun tekan je. Nanti dia terus linkkan ke Telegram tu. Okey, dalam tu semua sekali kita akan cerita pasal market. Memang perbincangan yang sihat lah dalam tu. Tapi kadang-kadang ada tergelincir sikit off topic. Tak apa, nanti di-clearkan. Ada cleaner clearkan kat situ. Okey. Ni sejarah forex kita boleh baca dan kita tahu kita menggunakan sekarang bukan Bretton Woods system, bukan gold system, kita menggunakan fiat money. Okey, fiat money punya sistem. Mengikut apa? Sekarang currency didagangkan terapung. Okey. Sekarang semua sekali nilai currency tu terapung. Dan tak ada dia pack ataupun ditambatkan dengan apa-apa currency. Okey, dia ikut kekuatan ekonomi, okey, ataupun supply dan demand currency itu sendiri. Okey, itu dia cerita sejarah dia. Okey, jom kita teruskan. Okey, apa itu forex? Pasaran tukaran asing atau forex ialah tempat di mana mata wang didagangkan atau ditukar antara satu sama lain. Okey. Ni perolehan harian pasaran. Okey, daripada tahun 1998 sehingga sekarang, okey, kita lihat dia punya tu semakin meningkat. Tak ada audio? Test 1 2 3. Rakan-rakan yang lain ada tak dengar? Hai. Hello, hello. Ada? Ada Liu? Liu ada Liu Okey, ada. Siapa tu nama? Azhar. Kejap mana nama dia? Kena spam pula. Okey, nak type kejap try reload. Okey. Azhar? Azhar tak ada. Dah type message kat dia. Okey, ini perolehan harian. Bermaksud apa? Setiap hari ada transaction berlaku sebanyak berapa? 1.7 pada tahun 1998 dan terus meningkat dan kita dapat yang terbaru yang saya tahu pun dalam 5.5 trilion. Okey, Liu nak berapa trilion sehari? Okey. Kat situ kita tengoklah market yang terbesar. Adakah spot market saja di situ? Tak dia merangkumi 6 benda yang ada dalam forex. Salah satunya yang kita duduk tekan buy sell tu di spot market. Okey, dan ada lagi 5, antaranya adalah option, future, forward, swap dan ETF. Okey, itu antara yang ada di dalam forex. Okey. Itu yang ada lah. So volume dia memang tinggi dan paling banyak didagangkan di dunia dalam financial market. Okey, jom. Ni taburan geografi pasaran. Kita lihat yang paling banyak adalah di London. Bukan pada waktu London di London. Okey, di London. Kenapa? Sebab London merupakan financial hub yang tertua di dunia. Dan diikuti oleh New York, Tokyo, Singapore, Switzerland, Hong Kong. Switzerland pun Switzerland. Singapore pun 5% antara ramai trader yang ada Singapore. Maksudnya banyaklah aktiviti berlaku di Singapore, London, New York di situ. Singapore pun ada. Malaysia tak ada. Malaysia tergolong dalam 24% tu. Okey, jom. Ini yang saya ceritakan tadi. Menggunakan market 24 hours clock. Okey, sesi pasaran kita adalah dibuka daripada pukul 5 pagi tadi. Okey, pada hari Isnin pukul 5 pagi sehingga hari Sabtu pukul 5 pagi. So memang setiap hari kita market tu open untuk forex. Okey, yang paling cantik sebelum kita entry, ini note kita kena take note. Ini adalah tips yang paling penting. Okey, dia kadang-kadang kita pun terabai. Sebab apa? Kita dah teruja melihat setup yang kita dah jumpa. Okey? Apa benda dia? Contoh. Kita lihat kepada waktu sekarang. Waktu sekarang apa yang kita nampak adalah okey, yang luar sini adalah waktu Malaysia.
Okey, yang dekat warna hitam ni. Warna hitam ni waktu Malaysia. Dan yang color oren ni adalah waktu yang aktif. Market apa yang tengah aktif ketika ini? London, Zurich, Frankfurt. So, apa kaitan dia? GBP, Euro dan CHF. Okey, contoh kita trade apa? GBP, USD. Pada waktu ni, cantik tak nak trade? Siapa nak jawab? Angkat tangan sikit siapa nak jawab. Jangan angkat tangan, tulis. Saya nak jawab. Okey tak kalau kita nak trade GBP, USD pada ketika ini? Ah, Tanya sikit, okey tak? Ah, Okey okey, sebab apa okey? Sebab market dia aktif. Contoh kita nak trade AUD JPY pada ketika ini. Cantik ke tak? AUD JPY. AUD JPY kita lihat pada pagi tadi JPY dengan Sydney. Tokyo dengan Sydney. Okey, tak cantik. So kalau contohnya kita jumpa setup pada sekarang, pada waktu sekarang kita jumpa setup AUD JPY. Adakah kita nak ambil? Letakkan dalam kita punya proses, dalam trading proses kita, ada tak kita nak check timing. Dekat situ. Adakah kita suka untuk lihat kita floating lama barulah dia ada arah. Okey, letakkan dalam kita punya note. Perlu tak kita filter timing sebelum kita enter market? Okey? Itu dia. Inilah yang saya tekankan. Dan walaupun kita dah lama trade, kadang-kadang kita terlupa. Okey? Kita nampak setup dia, kita dah menggelabah. Mouse semua sekali nak tekan. Okey? Nak tekan buy sell waktu tu. Yang paling penting, kita lihat timing dulu. Waktu tu, waktu apa yang open. Okey? US belum open lagi pada pukul 9.30. Pada pukul 9.30 nanti baru buka NYSE, Nasdaq, New York. Baru dia open So kita akan nampak volume yang tinggi pada ketika itu. Okey? Jom. Sambung balik. Mana slide tadi? Ini dia sesi pasaran. Itu yang saya tekankan dan memang banyak improve daripada segi untuk day trade. Siapa day trade, saya recommendkan letaklah satu SOP ataupun satu apa tertib lah. Satu cara untuk sebelum kita masuk market, kita lihat dulu timing. Okey? Itu dia. Yang ini tak tahu waktu apa. So, ini sesi pasaran 24 jam sehari. Daripada Isnin hingga ke Sabtu lah kita. Okey, struktur pasaran. Kita trade di pasaran antara bank. Setiap bank mengoffer bid dan ask, maksudnya harga dia nak jual berapa, harga dia nak beli berapa. So broker sebagai orang tengah perantaraan, so broker dapat harga yang terbaik dan kita sebagai trader berdagang melalui broker. Boleh tak kita nak direct access ke sini? Saya pun tak tahu kita boleh direct access ke tak. Okey. Tapi sekarang ni kita sebagai retail trader, kita hanya menggunakan broker firm. Okay. So broker ambil siapa yang memberi offer ataupun yang terbaik, kat situlah kita yang siapa yang offer buy ataupun sell yang terbaik, kat situlah kita punya order dihantar. Okay. Peserta pasaran. Okey, ini ada beberapa peserta pasaran, ada 8. Pertama yang paling besar adalah bank pusat dan kedua bank-bank, syarikat komersial, hedge fund, firma pengurusan pelaburan, broker tukaran asing, syarikat pinjaman pengirim atau pemindahan wang dan last sekali ialah kita. Kita adalah paling halus. Paling kecil. Kita mampu tak nak move market? Terence mana Terence? Terence boleh move market tak? Okey. Kita paling bawah, kita ranking dan paling bawah ni. So untuk kita punya position 0.01 itu kita nak move market macam krik-krik sikitlah. Macam tak kena untuk tu. So apa yang kita dinasihatkan adalah di saya punya webinar, si Fuzuli punya webinar adalah pendekatan untuk kita membina sistem trading kita dan kita trade ke atas sistem kita. Itulah pendekatan yang kami bawa. Nampak kami tu. Itulah kita orang bawa pendekatan tu kita trade ke atas sistem kita, benda yang kita boleh kawal. Jangan buat benda yang kita tak boleh kawal. Okey? Trade benda yang kita boleh kawal.
Salah satunya, bukan salah satunya. Benda yang pasti adalah sistem kita. Sistem kita memang confirm kita boleh kawal. Okey? Faham? Okey, mana dia? Slide ni. Okey, pasaran mata wang dia mesti duduk dalam pair. Okey, satu macam contoh ni euro dan satu lagi dolar. Dia mesti duduk dalam berpasangan. Dia tak ada duduk solo. Dia tak ada duduk USD je. USD mesti dipadankan dengan apa? Okey? Itu je. Contoh, dia pasaran yang serentak sebenarnya. Contoh kalau kita nak buy euro bermaksud kita jual USD. Kalau kita buy USD kita bermaksud kita jual euro. Okey? Yang depan adalah mata wang base dan yang kedua adalah mata wang kod. Okey, saya paling best nak main teka-teki ni. Saya selalu kalau di kelas saya akan tanya rakan-rakan. Kebanyakannya miss juga nak menjawab soalan ni. Okey, contoh euro USD. Euro USD. Saya nak buy USD. Apa kita punya button nak tekan? Buy ke sell dekat euro USD? Siapa boleh jawab? Okey, Saiful. Okey, Saiful teka sell. Lagi? Siapa boleh jawab? Sell. Nak tengok-tengok ada tak yang buy? Okey, risk, sell. Okey. Okey, cantik Okey, lagi sekali. USD JPY. Kalau saya cakap saya nak buy JPY, apa tindakan nak tekan buy ke sell dekat USD JPY? Okey. Okey, mantap. Jawapan betul. Okey, contoh saya nak sell euro. Euro GBP. Saya nak tekan sell ke nak tekan buy? Okey. Okey, mantap So kita lihat mata wang yang depan dia. Okey. Contohnya kalau kita nak buy yang belakang, mata wang yang depan adalah kita buy belakang, mata wang depan kita sell. So tekan button sell. Okey, contoh mata wang belakang adalah kita nak buy. Nak sell. Okey, nak sell yang depan maksudnya yang belakang yang depan sini kita buy. Kita tengok yang mata wang base. Apa base tu buat? Okey. Kalau base tu buy, kita buy. Kalau base tu sell, kita sell. Dia mesti duduk berpasangan Dan kalau kita lihat dalam group market discussion dulu tak tahu sekarang rasanya semua dah bijak-bijak bistari. Kalau dulu dia orang tanya kadang-kadang Zuli akan type okey kita cari peluang untuk long JPY. Lepas tu dia tanya USD JPY kita nak buat apa kita tekan buy okey. Okey. So nampak kat situ long buy itu benda yang sama. Short sell tu benda yang sama. Okey? Jangan confuse. Itu benda-benda basic yang perlu kita tahu. Jangan CCY tahu tak CCY? Siapa tak tahu CCY? Tu pair apa tu CCY? Test sikit. CCY currency negara mana? Siapa boleh jawab? CCY. Tak ada yang boleh jawab. CCY itu apa? Okey. Okey, CCY kalau ada dekat dalam grup tu, okey. Kalau Zuli sembang CCY lah, CCY ini kuat lah. Itu currency ya, kawan-kawan. CCY itu adalah currency. CCY itu adalah currency, ada short form. Dia orang guna short form dia. Nak type panjang sangat dia orang ni pemalas. CCY adalah currency. Okey? Ingat benda-benda yang basic term, short lah. Short bukan sekejap. Kadang-kadang baca juga dekat Facebook. Okey, kita USD JPY kita buy short. Okey. Buy short. Itu dia cuba sampaikan adalah kita buy lepas tu short term. Short adalah kita peluang untuk sell. Sell. Short tu dengan sell sama je. Buy dengan long. Okey? Jangan confuse. Okey, Euro USD. Mata wang base yang depan, mata wang quote yang belakang. Euro USD. Ini bermaksud apa? Yang depan ni adalah produk, yang belakang ni adalah harga. Satu euro bersamaan 1.35 USD. Okey, faham Itu maksud dia. Tak ada masuk muslihat lain. Itulah dia maksud dia. Okey, yang depan sebagai produk, yang belakang sebagai harga.
Okey, 1 euro bersamaan dengan 1.35 USD. Okey, ini dia mata wang meja. Semua sekali pair yang dipadankan dengan USD kita panggil dia major pair. Okey. Adakah kita nak trade major pair sahaja? Siapa di sini trade major pair sahaja? Cuba cakap saya trade major pair. Tulis saya. Saya nak lihat sikit siapa yang trade major pair. Siapa gembira trade major pair sahaja? Okey, Dungat. Okey, trade major pair sahaja. Riz tengok keadaan. Oh, jawapan selamat. Okey, rakan-rakan yang lain? Okey. Dia kalau boleh, nasihat saya jangan trade apa yang kita suka saja tu trade berdasarkan siapa lemah, siapa kuat. Itu cantik. Dan ni saya bagi tahu cheat code sikitlah. Macam mana kita nak tahu sentimen harian? Kalau kita yang baru ni. Yang baru ni kalau nak tahu sentimen harian, siapa yang baru, siapa yang newbie, tak faham apa benda kan. Pada pukul 2 petang, Zuli ada bagi webinar. So join webinar dia. Tak dapat join 2 jam, tak apa. Join yang sejam pertama tu. Dia akan cerita sentimen pasaran pada waktu tu. Dia akan cerita apa keadaan market ketika tu. Dan apa nak buat? Kita nak buat apa? Take note. Siapa yang lemah, siapa yang kuat, siapa yang tak tentu, yang tak ada arah lagi. Okey, siapa yang tak pasti. Buat tu. Shortkan. Kita sortkan satu-satu. Lepas yang habis kita punya habis webinar pukul 2 tu, kita buka lah kita punya technical proses. Baru kita buka proses kita. Kita nak padankan pair apa. Okey. Okey, kita padankan pair apa yang kita nak padankan. Yang kuat, padankan yang lemah. Okey. Itu dia. Itu yang paling terbaik. Jangan kita ada bias untuk trade major pair sahaja ke. Jangan. Kita gentle sikit. Kita ambil yang kuat padan lemah. Lagi menarik. Okey, itu dia. Sort kan Zik? Sort. S-O-R-T. Okey, major pair. Kenapa orang gembira trade major pair? Kecairan dia yang tinggi, volatility yang rendah. Sangat kerap didagangkan. 80% daripada volume harian pasaran. Susah untuk dimanipulasi. Spread yang lebih kecil. Okey, volatility yang rendah apa? Maksudnya pergerakan dia atas ke bawah. Okey, jom kita tengok satu contoh. Kita tengok pair lah. Okey, jom kita lihat contoh Kita ambil satu major pair. Okey, major pair. Kita tengok pergerakan atas ke bawah dia. Kita tengok yang paling kecil pergerakan. Okey, sini ke sini. Berapa pip? Okey Daripada bawah sini ke atas sini. Itulah pergerakan dia. Volatility dia seharian hanya 27 pip. Okey, rendah. Dia tak begitu gila. Paling tinggi kita tengok yang semalam hari Jumaat. 28 pip pada 30 Julai. Okey, tu yang kecil. Dan kita lihat yang ni agak besar. Kita tengok pergerakan dia berapa. Okey, besar-besar dia pun hanya 62 pip. Itu untuk major pair. Okey, jom. Jom kita masuk slide dulu. Kita lihat untuk cross pair pula. Cross pair yang ada apa? Yang selain USD. USD kita panggil dia adalah cross pair. Euro JPY, NJ, GBP JPY, EG ke ECHF, AUD JPY. Itu adalah semua sekali cross pair. Kita panggil dia yang selain USD. Yang tak ada USD, kita panggil dia cross. Okey, cross ni apa benda? Kecairan dia lebih rendah, volatility dia lebih tinggi daripada major. Okey, dia lebih rendah sedikit daripada major. Boleh dimanipulasi dan lebih berisiko kerana ia sensitif terhadap perkembangan politik dan kewangan yang tiba-tiba. Kalau ada breaking news, dia akan efek lebih banyak berbanding major pair. Dia lebih sensitif. Okey, spread dia lebih tinggi sedikit berbanding dengan major currency. Jom kita lihat kepada cross. Cross apa kita nak? Okey, GBP AUD. So kita ambil cross EJ. Contoh pada hari Jumaat pergerakan dia 80 pip, 84 pip. Kita nampak walaupun kita nampak macam biasa-biasa dia pergerakan dia, lebih banyak daripada major pair punya movement. Pergerakan atas bawah dia kita nampak lebih tinggi daripada major pair. Tu yang kebanyakannya orang tak suka trade major pair. Terbalik. Orang tak suka trade selain major pair. Okey, sebab pergerakan dia lebih banyak. Kita tengok yang ni macam banyak dia ni.
Ini 140 pip pergerakan dia. Kita lihat tadi AUD USD punyalah panjang candle tetapi hanya 60 pip. Okey. Faham Itu pergerakan seharian. Okey, dan next adalah exotic. Siapa yang suka trade USD try, ni Turkish lira, okey, euro Turkish lira, Mexico, Afrika, Singapura, okey. Ini negara-negara yang membangun. Kita panggil dia sebagai exotic. Exotic pair. Apa yang menarik dia? Kalau exotic, ada tak exotic dalam ni? Okey, ada. Euro apa ni? No. Norway. Dengan Norway Kita tengok yang paling kecil ni. Pergerakan yang paling kecil adalah berapa pips. Yang kecil ni kecil tu 400 pip. Okey. Kecil tu, tengok pergerakan kecil tu. Kalau yang panjang ni, kalau yang paling tinggi ni, kita nampak pergerakan dia, adalah pergerakan dia hampir 1000 pip sehari. Okey. Siapa nak trade dia, boleh, silakan. Tapi saya tak recommend lah. Macam mana nak check maksimum pergerakan sesuatu pair? Tepu ke tak tepu? Okey, nanti di habis tu sama soalan yang macam di awal tadi. Okey, Muhammad Faizal. Sama soalan macam siapa tadi? Taufik. Nanti kita akan cerita. Macam mana kita tengok average pergerakan harian. Okey. Dah sampai ke belum? Dah ada lagi tak volume dia nak naik ataupun dah cukup volume dia. Okey? Jom nanti di akhir habis kita punya topik ni kita masuk kat situ Okey, jom kita laju sikit. Dia lebih rendah, dah volatility dia sangat tinggi, terdedah kepada manipulasi dan spread dia lebih tinggi. Okey? Apa itu pips? Ini patutnya kena edit ni. Pips adalah percent in point. Okey? Ia adalah perubahan harga terkecil sesuatu kadar tukaran. Okey, faham Kita lihat yang ini. Euro USD. Sesetengah broker selain SM, SM 5 desimal, dia menggunakan 4 desimal. Ada broker yang masih menggunakan 4 desimal Okey, yang kanan sekali adalah 1 pip, yang ini 10 ratus ribu. Ingat 10 ratus ribu. Bermaksud kalau pergerakan yang depan ni 1 hingga 9. Kalau dah bergerak sampai yang kedua ni adalah 10. Daripada 1 sehingga 99. Kalau dah bergerak sampai yang kosong sini dah 100 pip. Okey, kalau contohnya pergerakan macam mana? Harga buka ke harga tutup. Perbezaan tu kita panggil dia perbezaan pips tu. Okey, berapa pips perbezaan dia? 15 pip. Okey, kita tolakkan je. Tolak bodoh macam itu je. Tak apa so dapat 15 pip. Okey, untuk SM. Di SM kita menggunakan 5 desimal. 1.30582. Dan belakang sekali adalah kita panggil sebagai points. Okey, lepas tu baru 10 ratus ribu. Okey, faham Contoh, harga dibuka pada 130582 dan harga ditutup pada 13073.3. Okey. Ini bermaksud berapa? Kita tolakkan, kita dapat 15.1 pip. Okey, faham itu dia. Faham Ada yang tak faham lagi untuk pips? Ini adalah benda paling penting sebab kita nak kira kita punya risiko pun berdasarkan benda ni. Okey? Kena tahu. Okey, jom. Next. Okey. Pair yang ada JPY. Pair yang ada JPY, dia akan menggunakan 3 desimal. DSM dia menggunakan 3 desimal. Okey, apa benda dia? Yang belakang sekali ialah tetap points. Lepas tu 10 ratus ribu. Okey, kalau yang depan sekali ni, pergerakannya baru kita panggil pips. Yang ni. Yang 5 ni kita panggil, kalau dia berubah, baru kita panggil dia pips. Okey, ni. Yang daripada 5 ke kiri, baru kita panggil pips. Dan kanan sekali adalah points, yang ujung sekali. Okey. Okey, apa itu spread? Macam mana kita nak tahu spread? Spread adalah perbezaan antara bid dan ask. Okey, kalau kita lihat di sini, bid ialah harga untuk menjual dan ask adalah harga untuk membeli. Okey, jom kita lihat di MT4 kita. Lebih senang, lebih cantik. Ni bid, yang ini ask. So yang ini harga untuk kita jual di harga bid dan kita beli di harga ask. Okey, spread adalah perbezaan antara ask tolak bid. Dapatlah spread. Spread ni apa benda? Spread ni adalah keuntungan broker, commission broker. Kenapa dia memberi free education kepada rakyat SM? Rakyat SM.
Okay, kenapa dia beri free education? Dia sanggup hantar ke sana buat seminar, buat kelas apa benda. Sebab dia nak semua sekali trader. Audio hilang? Oh my god. Serius ah? Oh my god. Hilang ke? 1, 2, 3, 4, 5, 6? It's Ada? not funny. Ada tak? I know. But it's not Okay je. funny. Kejap, kena type lagi sekali. It's kind of funny. Okay, reload. No, I'm You sorry. don't Okay, touch jap, eh. me. I'm done. Okay. I'm done, honey. Okay, tadi I'm dah lupa There's apa? Kane right there. Spread. not do it. Spread tu That's adalah Kane. commission broker You still love Okay. me, right? All reload. Type all pula. Okay, ni spread ni. Perbezaan antara us dan bid. Show me how you Macam mana permainan dia? Okay, saya buka demo account kejap. Saya buka demo account, saya tunjukkan dekat mana kita punya apa peranan spread. Babe, stop! Don't! Hey, honey! Okay. Oh my god. Jom. Oh my god. Kita tekan-tekan It's je. not funny. Okay, dah I tekan. know. Dah tekan It's not ni, funny. buy. It's, Okay, kita tengok dekat it's kita kinda punya ni. funny. History. It- Terus oh, floating no. I'm 13.5. don't. 13.5 kita tekan-tekan, kita dah bagi commission kepada broker tu sebanyak tu. Okay, faham itulah commission broker. Dapat-dapat dia terus tu. Spread tu lah dia punya jawapan dia. Dia punya commission. Macam mana broker nak sustain, daripada tu lah commission tu Okay. So dia nak kita sentiasa consistent trading. Supaya dia pun ada consistent income. Di situ kita tekan je. Terus. Terus ni. Terus rugi. Ada tak tekan-tekan profit? Profit dulu lepas tu baru rugi. Tak ada. Dia tekan-tekan, confirm dia akan negatif dahulu, barulah kita tengok kalau betul dengan arah analisis kita, barulah dia profit. Okay. So spread tu adalah keuntungan broker. Perbezaan antara us dan bid. Okay, jom. Teruskan. Dah 42. Harap sempat. Okay, tu spread. 5 pip. Okay, lot. Lot size. Alamak, tak lihat conteng pula. Okay lot cerita pasal lot untuk standard account. Dia kiraan dia based on 100,000 unit. Okay, 100,000 unit. Satu lot bersamaan 100,000 unit. DSM ada dua type of account, standard dan micro. Untuk trader yang capital bawah daripada 10,000 USD, saya merekomenkan dan saya mengesyorkan dan saya menggalakkan menggunakan akaun micro. Okey rakan-rakan, siapa yang capital rendah daripada 10,000 USD, saya nasihatkan menggunakan akaun micro. Reasonnya adalah supaya kita, contoh kita ada 100 USD sahaja. Kita boleh try kita punya sistem kita dengan banyak cara. Dengan berkali-kali kita boleh try kita punya sistem. Okey. Kalau berbanding dengan standard lot, kita risiko dia lebih tinggi. Sekejap je account dah burst. So kalau kita nak test sistem, masih belum ada sistem yang proven sistem, kita try dulu cari menggunakan micro account. Okey. Memang lambat kaya. Lambatlah nak pergi beli tengok katalog kereta. Tapi dia lebih safe, lebih selamat. Okey rakan-rakan. Jom next. Nilai pips. Ini penting. Bila nak beli pulau? Okey, tu kita tanya Terence. Terence nak beli pulau. Okey Rizwan. Okey, nilai 1 pip. Ni macam mana nak tulis okey. Tak apa. Take note untuk akaun standard 0.01 bersamaan 10 USD per pip. Itu yang kita kena tahu. Pip value dia, nilai 1 pip tu berapa banyak? Berapa nilai dia? Supaya kita boleh kira kita punya risiko. Ini penting. Siapa yang tak tahu kira risiko, jangan trade. Nampak marah ni. Siapa yang tak tahu kira risiko trading dia, jangan trade lagi. Sampai dia dah bijak sikit, baru boleh trade. Jangan trade selagi tak tahu kira. Okey? Ulang balik yang tadi. Okey. Okey, ingat untuk standard, siapa yang gunakan standard account, okey, tapi saya tak rekomenkan sebab dia terlalu besar dan susah. Untuk siapa-siapa trader DSM,
tak kisah, kita boleh add additional account, pilih micro lepas tu. Okay, kita trade di sini. Lagi mudah. Okay, macam ni. 0.01 untuk standard account bersamaan 10 sen USD per pip. Pergerakan 1 pip 10 sen USD. Kalau 0.1 lot bersamaan, lot dengan volume sama. Jangan confuse. Kalau dekat MT4 dia tulis volume. Okay, 0.1 bersamaan 1 USD per pip. Okay, take note tau. Dan 1 lot bersamaan 10 USD per pip. Okay, untuk akaun micro pula, 0.01 bersamaan 0.001 USD per pip. Tak sampai 1 sen lagi. Okay, pergerakan dia tak sampai 1 sen. Tu yang orang tanya, bila nak kaya? Okay. 0.01 micro bersamaan 0.001 USD per pip. Okey, faham tulis. Dan yang kedua 0.10 0.1 lah lot micro bersamaan 0.01 USD per pip. 1 sen USD per pip. Okey. Kalau satu lot di akaun micro barulah 10 sen USD per pip. Okey, itu take note. Itu adalah elemen penting untuk kita kira nilai pips kita tu. Kita masuk teroversize ke tak. Kalau nak tahu oversize ke tak, lepas entry kita check jantung. Kalau jantung macam laju je, itu salah lah lot size. Nak buat apa? Close. Okey. Close je jawapan dia. Sebab kita tak buat proses dulu. Kita tak planning apa yang kita nak buat. Close je. Itu dah mengarut dah tu. Okey, faham jom, itu elemen paling penting. Nilai pips. Kalau untuk lot, untuk cross currency, okey. Yang itu saya averagekan dia. Sebenarnya kalau nak ikutkan, kalau betul-betul nak betul exact, kita gunakan yang ini. Mana kejap Yang ini. Kalau kita nak tahu exact, betul-betul nilai satu pip tu berapa nilai dia. Guna benda lah ni. Okey. Account balance 100. Okey. 100. Okey, risk kita berapa? Risiko kita nak 10%. Bermaksud berapa? 10 USD kan? Okey, stock loss kita. Stock loss 50 pip. Okey, pair apa? Euro USD. Kita lihat Euro USD. Okey, calculate. Itu dia. Okey. Ini base bersamaan 0.2. Micro lot bersamaan 2 lot. Okey. Barulah habis 10 USD. Okey, Saiful ambil tools ni, babypips.com, tool position size calculator. Guna ni. Kalau kita malas nak guna otak, kita guna ni. Okey, yang penting kita tahu jarak stop loss kita. Jarak dekat sebelum entry, tak cari dulu dekat mana tempat kita nak letak stop loss. Dekat mana last kali kita boleh terima kerugian dia. Okey, faham Itu dia. Gunakan calculator ni. Okey, rakan-rakan? Okey, next. Jom, apa dia? Ada lagi soalan? Okey, kita teruskan. Okey, leverage, apa benda leverage tu? Leverage ialah pinjaman yang diberikan oleh broker kepada pelabur. Nisbah yang diberikan adalah 10, 1, 20. 20 ke, leverage 1 nisbah 50 ke. Dan DSM, maksimum berapa? 888. Adakah kita nak ambil leverage yang kecil ataupun nak ambil yang maksimum? Saya rekomenkan ambil maksimum. Kenapa? Sebab kita kira kita punya risk menggunakan manual calculation. Kita kira sendiri berapa risiko yang kita sanggup ambil. Kalau jenis yang tak tahu nak kira, ambil lah leverage kecil. Tapi saya tak payah trade lah kalau tak tahu kira risiko. Risiko mesti kena tahu kira. Baru kita boleh trade. Baru lengkap kita punya proses. Proses trading kita tu. Kalau tak, macam mana kita trade tak tahu risiko yang kita ambil berapa? Okay. Leverage adalah buying power. Dia increasekan kita punya buying power. Contoh 1000 USD. Kalau 1000 USD kita guna leverage satu-satu, kita tekan 0.01, kita dah maximum lot. Kita dah tak boleh entry balik. Tak boleh entry lagi. Okay. 0.01 maximum terus sebab kita tak ada leverage. Okay. Kalau kita kali guna leverage 100, kita ada $1000, kita boleh tekan berapa? Sehingga satu lot. Okay, itu maksimum kita. Maksimum lot size yang kita boleh tekan. Lepas tekan satu lot, terus tak boleh tekan lagi. Maksudnya dah habis margin. Dah habis, dah entry
semua sekali lot. Okey, faham Itu dia leverage, dia naikkan kita punya buying power. Dia naikkan buying power bermaksud macam mana? High risk, high gain. So kalau kita tak kawal risk kita, tak adalah gain kat situ. Okey? Faham Okey, ini contoh dia. Okey, nanti boleh baca di dalam tu, nanti saya send dalam kita punya grup Telegram. Ni leverage contoh dia macam mana. 10,000 dia pilih leverage 100. Okey, 100 dia naikkan kita punya capital daripada 10,000 dia naikkan sehingga 1 juta. Sebab dia punya leverage 100. Contoh dia buka position macam mana. 1 juta bermaksud dia full margin lah ni. Dia masuk semua sekali lot. 1 juta kali dengan pips. Berapa pips ni? Sama dengan 10,000. Okey, anda hampir menggandakan wang anda. Bermaksud apa? Seganda naik. Okey, dia full margin. Lepas tu price follow arah sebanyak 100 pip. So dia dapatlah 10,000 USD. Okey, itu dia. Dia boleh naikkan, dia boleh memberi bagus, impact yang bagus, tengok cepat kaya. Tetapi kalau tersalah arah, cepat juga meranap. Okey, kat situ. Ni dia tunjuk contoh yang kalah pula. Price reverse 20 pip dia. Daripada 1 juta ni bermaksud apa? 10 lot dia entry. 10 lot kali dengan 20 pip bersamaan $2,000. $2,000 anda rugi hampir 20% daripada wang anda. Okey. Margin pula apa? Inilah broker punya apa orang kata? Broker punya cagaran. Kalau tak kita hentak kau sampai duit tu. Apa dia kata sampai full margin kan? So apa istilah full margin? Inilah dia. Margin ni. Margin yang diperlukan untuk kita buka position. Macam mana calculation dia? 1 bahagi dengan berapa leverage yang kita ambil. Contoh yang ini ialah 20. 1 bahagi 20. Bersamaan setiap kali kita nak open margin, nak open position, kita perlukan 5%. Okey? Contoh dia macam ini. 20,000 adalah capital dia. Kali dengan 20. Bersamaan dia ada 400,000 modal dagangan. Okey, faham try fikir. Dia ada 400,000 modal dagangan. Okey, dia buka position 2 lot. Di price 1.3. So 20,000 kali dengan price. Dapat 260,000. Okey, 260,000. So 260,000 kali dengan 5% margin yang diperlukan. So dia dah menggunakan capital dia berapa banyak? 13,000 margin. Margin dia bermula 20,000, so sekarang tinggal 7,000 saja sebab dah 13,000 margin telah digunakan. Okey? Faham Nanti saya post slide ni. Okey, next adalah forex boleh buat duit ketika buy dan juga kita boleh buat duit ketika sell. Dia two ways punya arah. Okey, faham Dapat? Dia two ways. Sama ada kita nak buy ataupun kita nak sell, dua-dua kita boleh buat duit dan dua-dua kita pun boleh rugi. Okey, soalan Dungat tadi. Dan ada soalan rakan kita seorang tadi. Apa dia punya Dungat pula. Taufik. Okey, macam mana kita nak gunakan nak check pergerakan seharian? Berapa kadar volatility seharian? Atas bawah pergerakan seharian berapa banyak? Jom, ini kita nak share. Ini dah lebih kurang masuk macam mana penggunaan yang standard lah. Standard kita nak check pergerakan harian. Tahu tak macam mana? Siapa tahu? Rakan-rakan yang sebelum ni? Siapa tahu pergerakan, nak kira pergerakan harian macam mana? Okey, Nazrin. ATR. Okey. Okey, tadi siapa yang tanya? Kita menggunakan ATR. Bukan kita. Saya menggunakan ATR untuk kita lihat pergerakan pair tu. Pair tu standard dia bergerak selama 14 hari. Berapa banyak pergerakan dia? Okey, contoh. Untuk GBP USD, kita tukar ATR ni di time frame daily. So, kita tahulah pergerakan daily. Bermaksud berapa ni? 88. Bermaksud apa? 88 pip pergerakan harian GBP USD selama 14 hari. Purata dia. Purata pergerakan selama 14 hari adalah 88 pips. Okey, sekarang kita nak buat macam mana? Kita nak entry. Okey, kita nak entry, kita check dahulu ATR kita. Contoh kita dah jumpa setup dekat akar ni.
Okey, kita padam. Kita delete dulu, close position Allah. Okey, menyemak pula position ni. Close. Okey, kita nak tekan sell ni. Okey, sebelum kita tekan sell, kita check dahulu. Berapa pergerakan hari ni? Okey, sebelum tu mesti buka period separator. Nak buka period separator, guna secara manual ke secara laju? Kalau secara laju, tekan Ctrl Y. Itu laju. Dekat handphone, kat handphone buka manual kot. Okey, kat handphone buka manual. Siapa yang dekat komputer, tekan Ctrl Y, dapat jawapan terus. Kita nak tu, main tu. Period separator untuk pergerakan harian. So, kita tengok price paling tinggi berapa. Ni dia paling tinggi. So, paling rendah. Dah 88 pips dah pergerakan hari ni. Adakah kita nak tekan sell lagi? Kita jumpa setup sell. ATR untuk atas bawah atau satu arah pergerakan. Atas bawah harian tu. Okey Nazrin atas bawah pergerakan harian tu. Harian tu. Macam semalam. Semalam punya hari Jumaat. Hari Jumaat pergerakan dia berapa pip? 60 pip. Okey, ada baki lagi 20 pip. So, kita nak masuk ke tak? Itu terpulang. Tanya kepada sistem kita. Adakah kita nak masuk? Ada baki lagi 20 pip. Kalau saya kurang daripada 40 pip lagi baki, saya tak masuk. At least ada 40 pip lagi reserve untuk dia bergerak. Okey? Adakah price sampai situ dia nak naik balik? Okey. Bukan kita nak buy tau. Jangan kita dapat cakap, oh ini pergerakan dia dah lebih daripada seharian ni, kita buy lah. Jangan. Jangan kita lawan daripada arah yang kita nak trade. Okey, kita nampak arah dia tengah, trend dia masih sell, kita jangan lawan trend. Okey, faham Okey. Ada soalan? Ada pair-pair yang kita nak discuss? Itu biasa kita punya rutin. Ini rutin dah di shortkan. Apa? Dungat ada EU, EJ. Lagi. Okey, yang saya punya Allah, kita buka balik akaun. Oh, gold. Siapa tu? Terence. Okey. Okey, ini yang saya share tadi. Saya share di Facebook apa yang saya nampak yang rasa sebagai satu benda yang saya nampak lah. Bila kita lihat, kita gabungkan dengan sentimen sekarang, dengan proses, sentimen dan fundamental, saya nampak GBP arah dia masih sell, untuk cari peluang untuk sell. So, apa yang saya buat adalah tadi saya marking di sini. Saya tunggu price breakout di kawasan apa namanya ni, support, dan saya tunggu di resistance untuk turun, tapi dia breakout di bawah. So saya cari peluang untuk short tadi. Okey, ini yang saya share tadi di Facebook. Ini pada hari ni yang saya nampak yang menarik. Okey, jom kita buat Euro USD. Ada rakan kita nak Euro USD. Okey. Allah. Okey, apa yang kita nampak untuk Euro USD? Okey, Euro USD. Okey. Mengikut Avrami Swing Advance, trend masih menurun. Okey, so kita jangan cari peluang untuk buy. Kita cari peluang untuk sell. Okey, kita dah nampak trend masih turun. Dan kita nak buat apa? Tengok ada chance macam tak ada chance dia ni. Dah arah dia turun, tu je. Okey, tak ada peluang yang apa-apa peluang yang boleh ambil. Okey. Memang dia dah turun. Rasanya macam dah berjalan lah tu, senang cerita dah berjalan. Saya lost audio tadi 30 minit tadi, dapat dengar pun dah halfway. Akan webinar repeat tak nanti? Okey Azhar, dia tak ada repeat kita nanti lagi sebulan lebih untuk sesi yang pertama ni. Okey, esok kita ada siri yang kedua. Boleh ikuti terus yang tu. Okey. Macam mana boleh ter lost audio? Ni guna handphone tengok.
Okay. Ni untuk Euro USD pada saya memang dah terlepas. Dia dah breakout dah berjalan. Yang ni patutnya kalau kita tunggu tadi pada pukul Euro Open tadi mungkin ada cerita yang menarik. Oh tak, tak ada. Euro ini baru bergerak. Euro Open dah tadi. Euro Open tadi menarik. Kalau kita tunggu masa Euro Open. Okay, next gold. Gold mantap. Siapa trade gold ni memang cantik. Okay. Memang cantik. Gold ni memang cantik. Trend dia pun kita nampak jelas terang dan nyata tanpa dengung lagi. Memang trend dia adalah downtrend. So kita boleh cari peluang untuk apa? Untuk short. Nak short macam mana? Okay, saya share. Hari ni bonus sebab hari ni audience lebih daripada lebih daripada normal. Sebab sesi saya full. Lepas ni baru sesi Zuli. Oh, Izzah Haki. Okay, saya gunakan macam ni saya akan ambil level untuk support and resistance. Okay, ZAU USD. Level support and resistance saya ambil di level digunakan Renko chart. So saya markingkan di sini dan di bucu-bucu saya marking. Ni di level resistance. Okay, markingkan dua yang dua atas, dua bawah. Dua support, dua resistance. Okay, so dapat level 1205, 72, 1218. Okay, next. 1205. 120578, okey. Lagi satu 12 berapa tadi? 121848. 121848. Okey. Dan ini apa kita buat? Saya akan markingkan sini sebagai satu kawasan resistance saja. Kawasan resistance saya tak ambil sebagai line, saya ambil sebagai kawasan. Itu kawasan resistance saja. Dan next adalah di kawasan sini. Okey. Dan apa? Nak tekan ke sell waktu ni? Saya tak tekan. SOP saya punya disiplin, saya akan buat apa? Saya tunggu price breakout di kawasan sini. Price breakout di kawasan sini baru saya masuk. Tetapi tengok range harian. Masuk tengok range harian macam mana? Masukkan average dulu range, tengok masuk ke sini. Buka daily. Okey. Sehari berapa? Okey, sehari apa ni? Macam mana baca dia ni? ATR 12 1 2 3. Okey. 121 pip. Okey, sehari bermaksud pergerakan dia adalah 121 pip. Okey? Pergerakan dia adalah 121 pip. So kita lihat daripada hari ni sampai ke bawah sini dah 108 pip. Okey. Kalau dia breakout hari ni cantik, besok memang masuk. Okey? Breakout hari ni besok. Okey, gold punya waktu bila yang menarik. Okey, ini sebab hari ni daripada awal pagi tadi dah bergerak. Kalau gold, waktu yang menarik adalah pada waktu malam waktu malam komoditi punya waktu. Itu waktu dia paling aktif. Okey tetapi ini sepanjang hari. Sebab pergerakan berdasarkan sentimen. USD menjadi pilihan. Ini sebab kekuatan USD. Pergerakan utama disebabkan kekuatan USD sendiri. So walaupun gold sendiri ada supply and demand, tetapi gold juga adalah anti dollar. So pergerakan dolar mempengaruhi pergerakan gold. Okay, siapa tadi? Terence? Terence nak beli pulau, dia trade gold, lupa. Okay, saya tunggu price breakout. Tak breakout, wayang. Adakah kalau tak breakout dia naik, nak tekan buy? Tak. Saya tunggu dia di atas untuk sell. Memang tak akan tekan buy. Selagi tak cukup, dia tak bertukar arah, tak bertukar trend. Okey dah. Ni dah pukul 9:04. Ada lagi yang terlepas? Dah dah sesi-sesi sharing. Sharing kita dah limited dah sekarang. Sekarang Zuli punya waktu dah pukul 9. Rakan-rakan yang EJ saya terlepas. Okey, last. Ni last betul ni sembang masjidnya. Tak ada sembang berdusta. Euro JPY, lepas tu kita masuk Zuli punya webinar. Kita buat haruk kat situ pula. Okey, Euro JPY. Kita nampak apa dia. Mantap. Pertukaran trend. Daripada uptrend, dia bertukar menjadi downtrend. Okey, apa yang kita nak buat?
apa yang kita nak buat adalah kita buka di time frame yang rendah. Okey, tengok kalau dah terlepas, kita lihat ni apa yang saya okey, last euro JPY. Dah terlepas. Okey, dah tak ada support yang terdekat. Ada lagi tak? Apa yang dia tak normal ni? Okey, tak ada. Okey. Okey, di kawasan sini. Okey, ada satu. Di kawasan support, satu sini. Kawasan resistance macam Christmas depan sampai. Okey, yang paling dekat adalah kawasan support tadi. 12851. 12851. Mana tadi? 12851. 12851. Okey. Di sini dan kita kecilkan. Kita nak makinkan dia punya kawasan sini Ni last tau. Betul-betul last ni. Allah, kejap. Jauh pula dia punya range. Okey. So, apa yang kita nak buat adalah okey, di kawasan sini. Sini kawasan penentu Okey, siapa Nazrin? Situ kawasan penentu. Situ kita cari peluang untuk short ketika dia breakout. Azmil, dah tamat. Zuli dah PM tepi dah. Okey. Dia kata bagi dia chance pula. Okey. Ni. Siapa Nazrin? Siapa yang nak trade Euro JPY? Okey, yang tadi kita dah terlepas di sini. Ni di first phase yang kita terlepas. Dah terlepas dah. Tak apa. Jangan menyesal. Market ada lagi. So next adalah di level ni. Press breakout, kita check peluang. So tengok range ada lagi hari ni. Ui, tak ada range, tak ada pergerakan lagi. Mantap. So kita lihat. Lagi satu timing. Ingat timing. Timing bermaksud apa? Euro tutup sekejap lagi, sekejap lagi rasanya tutup. Pukul berapa dia tutup? Pukul 10 tak silap. Frankfurt pukul 11.30. Pukul 11.30. 11.30 dia tutup. So pukul 11.30 nanti. 11 PM. Okay. So kita ada masa lagi berapa 3 jam. Kalau ada setup yang masih boleh valid. Kalau dia breakout Kalau dia breakout kita boleh take note kat situ. Okay. Dah cukup. Kita bagi ruang kepada si Fuzuli pula. Okay rakan-rakan. Pada ni terima kasih Dungat, terima kasih Azmil, terima kasih Terence, Azhar dan rakan-rakan sekalian. Esok kita bertemu lagi di sesi yang sama, di waktu yang sama. Macam pengacara pula. Okey. Liu terima kasih. Hayati terima kasih. Kita jumpa lagi esok. Sekarang jom kita masuk si Fuzuli punya webinar pula. Okey rakan-rakan, kita tutup kita punya sesi dengan tasbih kifarah dan suratul nas. Okey, terima kasih. Okey, Nasaruddin, terima kasih Terence. Okey, terima kasih semua. Bye-bye. Saya slide akan masukkan dalam grup Telegram. Okey, bye-bye rakan-rakan. Selamat malam. Selamat berprofit. Semoga berjaya. Penuh. Okey, bye.